Saya Siti Samzah binti Yaakob, nombor matrik J46172. Nisha Fiza binti Musa, nombor matrik J46195. Kami akan membuat satu pembentangan mengenai tugasan PBL untuk khusus AGR 3102 prinsip sains rumpai. Isi kandungan pembentangan kami pada kali ini adalah pertama pengenalan, kedua masalah yang dihadapi, ketiga cadangan penyelesaian masalah dan keempat kesimpulan. Untuk pengenalan, Encik Syafiq merupakan pemilik baru sebuah ladang kelapa sawit yang berusia 4 tahun berkeluasan 5 hektar di Semenyih, Selangor. Tanaman kelapa sawit beliau berada dalam keadaan baik, namun begitu ladang tersebut banyak diserang oleh dua jenis rumpai yang sukar dikawal. Walaupun beliau telah menggunakan racun yang sama iaitu Melsulfuron metil dengan pemilik ladang yang sudah ini, namun kedua-dua spesies rumpai tersebut telah menunjukkan simptom kecederaan yang teruk oleh tindak balas dari racun tersebut. Namun selepas dalam tempoh 3 minggu semburan dilakukan, tiada terdapat rumpai yang mati, namun sebaliknya spesies rumpai tersebut pulih semula dan bertambah bilangannya. Okey, masalah yang dihadapi oleh Encik Syafiq adalah dua jenis spesies ini iaitu paku pakis, Nephrolepis ficerata. Ianya terdiri daripada keluarga Nephrolapidaceae, merupakan rumpai yang sering kelihatan tumbuh di atas tanah yang kurang subur. Ianya mempunyai sistem perakaran yang cetek, sering terdapat di kawasan sawit matang dan sesetengahnya hidup secara epifit di batang sawit. Okey, pembiakan utamanya adalah melalui spora yang terdapat di bawah permukaan daun dan juga melalui rhizome. Okey, bagi rumpai yang kedua adalah rumpai daun lebar iaitu Acistaceae gangetica, yang mana ia terdiri daripada keluarga Acanthaceae, merupakan sejenis tumbuhan merimbun, berdaun lebar dan mempunyai banyak ranting kecil, mempunyai batang yang lembut dan pembiakan utama melalui biji benih. Tunas pada setiap ruas menghasilkan pokok baru apabila bersentuh dan tertimbus dengan tanah yang lembab. Okey, untuk masalah Cik Syafiq yang pertama adalah rumpai dia menjadi rintang, iaitu rumpai menjadi rintang atau kebal ke atas racun yang digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Okey, sini saya akan menerangkan mengenai dua jenis racun iaitu racun rumpai selektif dan juga racun rumpai bukan selektif. Racun rumpai selektif ianya hanya mematikan spesies rumpai tertentu saja. Ianya bertindak khas untuk membunuh rumpai jenis berdaun lebar seperti Acistaceae gangetica. Manakala racun rumpai bukan selektif, ianya bertindak terhadap semua spesies tumbuhan. Bagi mana-mana tumbuhan yang terkena racun ini, ia pasti akan mati. Ia digunakan juga untuk membersihkan dan membunuh semua jenis rumpai yang terdapat di kawasan ladang kelapa sawit. Okey, cadangan masalah bagi masalah ini adalah penggunaan racun yang berlainan, di mana penggunaan racun yang berlainan dan menambah penggunaan racun yang berbeza bahan aktifnya seperti glyphosate yang merupakan racun tidak memilih jenis rumpai iaitu bukan selektif, dan juga menggunakan racun 2,4-D, ianya adalah jenis merupakan racun yang memilih jenis rumpai selektif seperti rumpai daun lebar. Okey, ini kerana racun glyphosate dan 2,4-D adalah merupakan racun jenis sistemik. Okey, racun sistemik ianya akan meresap masuk dan mengganggu sistem organ tumbuhan dan seterusnya menghalang proses fotosintesis berlaku. Okey, racun serap lain juga mungkin boleh merosakkan proses pernafasan, metabolisme, karbohidrat, lemak dan juga protein dalam tumbuhan. Okey, jika hendak dibandingkan dengan racun sentuh, racun rumpai jenis sistemik ini boleh membunuh rumpai dengan lebih berkesan. Di sini adalah dua jenis contoh rumpai racun yang digunakan, iaitu 2,4-D dan juga Roundup. Okey, untuk masalah yang kedua adalah penentukuran dan cara semburan racun.
penentukan racun rumpai tidak dilakukan dan cara semburan yang dilakukan oleh Cik Syafiq tidak tepat. Okey, tujuan penentukan adalah untuk menentukan ketepatan isi padu semburan yang dihantar oleh penyembur dan ianya bagi memastikan corak semburan adalah betul dan tepat. Okey, untuk cadangan masalah kedua Cik Syafiq ini adalah perlulah kita membuat tentu ukur, di mana penyembur yang tidak ditentu ukur dengan betul, ianya boleh mengakibatkan penggunaan racun rumpai yang berlebihan, membazir, berbahaya dan juga mengurangkan keberkesanan racun terhadap rumpai akibat penggunaan yang kurang. Kedua adalah jarak semburan. Jarak semburan juga perlu dititik beratkan supaya keberkesanan racun ke atas rumpai adalah tinggi. Selain itu, waktu semburan, iaitu kita perlu elak meracun sebelum ataupun selepas waktu hujan. Okey, kita juga tidak meracun pada waktu petang, iaitu di mana waktu kita sedia maklum waktu petang waktu angin dia kuat. Okey, yang seterusnya meracun perlu juga mengikut arah angin. Okay, seterusnya sukatan racun. Kadar sukatan racun kurang tepat dan tidak mengikut label juga menjadi salah satu punca kurangnya keberkesanan racun ke atas suatu rumpai. Okey, bagi masalah yang ketiga adalah penggunaan racun tiruan. Okey, cara mengatasinya adalah Cik Syafiq haruslah menggunakan racun yang berdaftar. Okey. Antara pihak-pihak yang terlibat dalam memastikan racun berdaftar atau tidak adalah Jabatan Pertanian melalui Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Kawalan Racun, Perosak dan Baja. Okey. Penggunaan racun yang berdaftar ini harus sumber racun itu adalah haruslah daripada pembekal yang berlesen dan bertauliah serta racun yang berdaftar di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Okey, antara kesan-kesan racun tiruan ataupun racun yang tidak berdaftar ini adalah mengakibatkan keberkesanan ke atas rumpai dan rumpai lebih membiak dengan banyaknya. Antara kesan kedua adalah penggunaannya boleh mengancam keselamatan bekalan makanan negara. Okey. Antara kenapa petani ataupun peladang ini memilih racun tiruan di pasaran kerana ia mudah didapati di pasaran. Kerana jualan atau salian lebih diminati petani pada masa kini melalui Shopee dan Lazada kerana ia lebih mudah. Okey. Seterusnya kita dapat lihat di mana surat khabar ada mengeluarkan berita mengenai kemasukan racun perosak tidak berdaftar yang membimbangkan di negara kita. Dan beberapa kenyataan akhbar yang menyatakan rampasan telah dilakukan untuk membendung masalah ini. Okay. Terusnya yang keempat adalah masalah pengurusan di ladang. Okey. Cadangan yang telah kami cadangkan adalah dengan cara Encik Syafiq mengamalkan pengurusan rumpai secara bersepadu. Okey, terdapat 4 cara dan kawalan rumpai secara bersepadu, iaitu antaranya ialah pertama, kawalan kultura, kawalan mekanikal, kawalan biologi dan kawalan kimia. Okey, kawalan kultura ini adalah menggunakan tangan atau lakukan sukupan dengan menanam penutup bumi ataupun di kawasan sawit matang, pelepah yang dipotong dan disusun di antara barisan sawit juga boleh membantutkan pertumbuhan rumpai dan memelihara kelembapan tanah. Okey. Yang kedua adalah kawalan mekanikal yang mana ia menggunakan peralatan pertanian seperti cangkul, sabit, parang, jentera atau mesin pemotong rumput atau juga alat pembajak tanah. Okey. Yang seterusnya kawalan secara biologi yang mana penggunaan haiwan seperti lembu ataupun kambing. Kaedah kawalan biologi seperti ini berjaya dijalankan secara integrasi di kawasan sawit matang. Dan yang terakhir adalah kawalan secara kimia, yang mana penggunaan racun rumpai untuk kawalan rumpai dalam tempoh yang agak panjang.
yang mana penggunaan racun kimia dari aspek jenis racun, kadar semburan, alat semburan memerlukan pengawasan yang betul agar kawalan rumpai dapat dilakukan dengan berkesan dan tidak merosakkan alam sekitar. Okey, kita dapat lihat di mana dalam gambar kita dapat lihat kawalan secara kultural dan juga kawalan secara mekanikal. Okey, gambar pertama kita dapat lihat tanda-tanda sawit yang tidak digunakan disusun di sekitar di sekeliling pokok bagi mengelakkan rumpai daripada terus membiak dengan banyak. Okey, gambar kedua kita dapat lihat serpihan-serpihan pelepah sawit yang dipotong kecil-kecil ataupun diracik dan disusun di tepi-tepi lorong tanaman kelapa sawit kita. Okey. Dan yang seterusnya adalah kawalan secara mekanikal dengan menggunakan alat pemesing rumput. Ia merupakan salah satu alat yang paling mudah dan cepat untuk kawalan rumpai. Okey. Pengurusan rumpai bersepadu merupakan amalan ergonomi penting dalam penanaman sawit dan merupakan kos kedua tertinggi selepas pemanjaan. Okey, next kawalan biologi dan kawalan kimia. Okey, kita dapat lihat di gambar yang mana penggunaan lembu digunakan di kawasan ladang untuk mengawal rumpai. Yang mana lembu ini digunakan dengan cara memakan rumpai-rumpai yang terdapat di kawasan ladang. Okey, yang kedua adalah melakukan kawalan kimia dengan cara menyembur racun menggunakan knapsack sprayer, dan gambar yang seterusnya penyemburan racun dengan cara menggunakan bom sprayer, cara yang lebih cepat dan efektif. Okay. Rumpai yang tidak dikawal dengan sempurna akan menyebabkan masalah dan keburukan kepada tanaman kelapa sawit seperti mengurangkan kadar pertumbuhan sawit, mengganggu kelancaran aktiviti pengeluaran sawit, mengurangkan penghasilan buah tandan segar dan menjadi perumah bagi perosak dan ejen sebarang penyakit. Okey, secara kesimpulannya, tujuan pengurusan rumpai ini adalah untuk mengelakkan persaingan di antara tanaman sawit dan rumpai bagi mendapatkan sumber nutrien, air, cahaya dan ruang. Oleh itu, pemilihan dan pelaksanaan pengurusan rumpai yang sistematik perlu diberikan tumpuan bagi mengelakkan kos merumpai terlalu tinggi. Pengurusan rumpai bersepadu merupakan gabungan kaedah kawalan rumpai sama ada secara manual, mekanikal, kawalan biologi atau kawalan secara kimia mengikut peringkat tumbuh sarang sawit. Okey, untuk kelebihan pengurusan rumpai bersepadu, ini boleh membangunkan pelan pengurusan rumpai jangka panjang yang mana yang mempertimbangkan semua teknik kawalan pengurusan yang ada untuk mengawal rumpai. Selain itu, pengurusan rumpai bersepadu berfungsi dengan baik untuk persekitaran pertanian, rumah, taman dan juga tempat kerja. Paling penting, pengurusan rumpai bersepadu adalah membantu mengurangkan penggunaan racun kimia. Baiklah, sekian saja daripada kami. Terima kasih.